atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Masih mencari produk perbankan yang patuh syariah? CBP kan ada. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 13-887-650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwanal muslimin rahimakumullah. Apa khabar semua? Apa khabar puasa? Apa khabar tarawih? Apa khabar kita punya qiyam? Apa khabar kita punya sedekah? Dan apa khabar kita punya takwa? Okey tak okey? Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, saya sebut banyak kali cerita takwa disebut dalam Quran. Ayat yang berbagai datang lebih daripada 250 ayat. Kemudiannya, untuk mendapat takwa ini seperti kunci syurga, dan kita dah cerita banyak tentang takwa daripada makna, tujuan, tuntutan, kenapa, apa fadilat, bagaimana cara nak dapat. Hari ini kita cerita sifatul muttaqin. Sifatul muttaqin, apa dia sifat-sifat orang yang bertakwa. Maknanya, setelah kita bercerita tentang apa nama itu takwa ni, kita nak tahu kita ada ke tidak takwa. Jadi ini tanda dia. Ataupun kalau kita dah ada, rupanya saya dah ada tanda-tanda takwa. Teruskan. Kalau yang tak ada, cuba buat. Barulah kita bukan hanya cakap takwa, bertakwalah kamu kepada Allah, tapi makna kepada dia tak tahu. Kita dah berjaya sampai matlamat ataupun tidak. Jadi sebab itulah apa nama itu, hari ini saya cuba nak uraikan yang ini supaya kita lebih jelas lagi apa itu sifat takwa. Kita sama-sama cek. Okay, yang pertama sekali sifat orang bertakwa ialah al-imanu bil ghaib. Al-imanu bil ghaib sebagaimana yang kita biasa dengar dan kita biasa baca, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam senarai kita mula-mula saja buka saja apa nama itu Al-Fatihah Quran, kemudian kita jumpa dengan ayat Al-Baqarah. Allah senaraikan alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi, kitab ni tak ada ragu lah, hudan, dia memberi hidayah lil muttaqin. Selepas Allah sebut hidayah untuk al-muttaqin, Allah sebut senarai orang-orang yang bertakwa. Apa dia? Yang pertama sekali, allazina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Jadi perkara ghaib ni, orang bertakwa dia kena percaya perkara ghaib. Apa dia perkara ghaib? Yang pertama, Allah Maha Ghaib, dosa, pahala ghaib. Dan percaya pada perkara ghaib merupakan rukun iman. Jadi ghaib ni ialah menyebabkan dia tak tahu, dia tak nampak, tapi ada namanya dosa, ada namanya pahala, ada namanya malaikat, ada namanya yang mengintip perbuatan kita, ada namanya apa nama itu kubur, ada nikmat, ada azab. Jadi dengan percaya kepada perkara ghaib ni, dia menjadi orang yang sentiasa mawas diri. Mawas diri maknanya menjaga diri, sebab dia akan diperhati, perbuatannya akan ditulis, dikira, dan kemudian dihisap dan dibicara, dan kemudian ke syurga ataupun ke neraka. Satu. Yang kedua, perkara ghaib ialah beriman kepada Allah. Dengan Allah ni kita kena belajar apa itu nama-nama Allah, apa sifat-sifat Allah. Kita kena redha menerima ketentuan Allah. Jadi orang bertakwa ni, dia ada terikat. Itu namanya akidah. Akidah itu terikat dengan yang Maha Esa, yang Maha Agung, dan dia rasa hamba yang lemah. Okey, kemudian sama juga bila kita orang bertakwa, percaya kepada malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat itu antaranya tentera Allah. Malaikat itu antara petugas-petugas yang Allah pilih. Malaikat itu dipercaya yang tak pernah buat dosa, dan dia akan memerhatikan kita, menulis perbuatan kita. Allahu Akbar. Jadi kita rupanya bukan berseorangan. Ada orang perhati, ada orang tengok. Sebagaimana dalam Quran Allah sebut,
satu ayat, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Allah kata, adakah mereka ingat kami tak dengar ke? Najwa, bisikan mereka. Kami ingat aku tak dengar ke? Apa yang kita terlintas dalam hati, apa yang kita sebut dalam hati, kami ingat aku tak dengar ke? Dan Allah sebut, ada rasul ladihim yaktubun, malaikat-malaikat yang menulis. Nanti dia akan mengira, dia akan menghisab. Jadi orang bertakwa ni menjadi orang yang begitu takut. Itu yang kita sebut takwa. Takut sebab diperhati, takut sebab dicatat, ditulis. Dan nanti kita pula yang akan melihat perbuatan kita. Ada qada, ada qadar. Itu namanya rukun yang pertama. Jadi kita percaya kepada perkara gaib menyebabkan kita jadi rajin. Orang takwa ni rajin bekerja. Rajin sebab dia tak perlukan bos dia melihat saja. Ada yang maha bos yang melihat. Orang yang bertakwa ni bila dia percaya pada hari akhirat, percaya pada perkara gaib, dia jadi orang yang buat kerja dengan berkualiti. Kenapa berkualiti? Sebab saya diperhati, saya dihisap. Apa yang kita buat itu, kita juga akan menerimanya, bukan untuk orang lain. Allahu Akbar. Untung orang yang punya sifat takwa, dia ada autopilot. Dia bertindak dengan tanpa dipaksa. Kalau tidak, orang yang tak takwa ni, dia tak percaya perkara gaib. Bila ada bos, dia rajin. Bos tak ada, dia pula jadi bos. Kemudian, dia boleh menjadi orang yang menunjuk-nunjuk, menjadi orang yang hipokrit. Jadi wallahi akbar, percayalah kepada sifat ini bahawa kita mesti. Jadi kalau orang buat dosa, buat mungkar, dia berani-berani, maknanya dia ada masalah dengan perkara gaib. Dan kemudian orang ini belum dinamakan orang bertakwa. Yang kedua, sifat disebut iqamatus salah. Orang yang bertakwa, dia menunaikan salat. Maksudnya, orang takwa ni dia menjaga yang pertama, dia menjaga waktu solat. Waktu pertama dia jaga waktu solat. Sebab itu orang takwa, dia nak perform dia punya solat itu di awal waktu. Dia sibuk macam mana pun, dia terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia sibuk pun, dia tak utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang takwa, dia solat dia bukan saja solatnya sah, tapi dia juga menjaga supaya solatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rukuknya, sujudnya, khusyuknya. Dia ambil wuduk. Contoh, ambil wuduk dalam tandas sebagai contoh. Dia seorang-seorang je. Dia basuh muka, dia tak basuh kaki pun orang tak tahu. Dia basuh kaki sebelah pun tak tahu. Tak apa, orang lain tak nampak. Tapi sebab solat itu dia kena sempurna dan dia percaya kepada perkara gaib, bagaimana solat dia buat dengan terbaik. Dan bila terbaik, lahirlah orang yang rasa diperhati. Dia lahir satu nama Ma'iyatullah. Dia tak berani potong semayang 4 jadi 2 rakaat. Asalnya 4 rakaat bertukar jadi 2 rakaat. Dia tak berani. Sebab apa? Sebab solat ini dia kena jaga fiqahnya dan jaga juga zahir dia serta jaga batinnya. Sembahyang. Dan sebab itu orang bila tak takwa ni, dia akan buat macam ni. Kalau untuk dia punya kerja, dia utamakan. Untuk nafsu dia utamakan. Dia bagi masa untuk itu, untuk main, untuk seronok, untuk bercakap. Dan bila untuk Allah, kadang-kadang hujung-hujung waktu baru ada waktu untuk Allah. Solat di hujung waktu, kadang-kadang sembahyang jamak. Bukan sahaja jamak dah. Ada yang kita, yang orang gurau-gurau, ada satu dipanggil jamak takyah, dia tak buat terus. Ada satu lagi jamak takdan, langsung takdan di samping jamak takdim, jamak takhir. Itu untuk orang musafir, ada sebab-sebab tertentu. Jadi orang takwa ni, orang yang takwa jaga solatnya. Solatnya waktu pertemuan dengan Allah. Solatnya adalah merupakan waktu untuk roh dia rehat. Solat ialah waktu untuk dia belajar on time. Macam bulan puasa lah. Kita kan on time. Bulan puasa ni on time semuanya. On time. Makan on time. Semayang nampak awal. Tapi luar pada itu, jadi sebab itulah kita kalau boleh, solat kita jaga. Dan solat yang menjaga ialah solat orang takwa. Solat yang pertamanya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa dia? Aqimis salata li zikri. Dirikan sembahyang untuk ingat aku. Sembahyang untuk ingat Allah. Yang kedua, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah fahsya' dan munkar. Itu sembahyang orang bertakwa. Yang ketiga, orang bertakwa bila az-zakah, dia menunaikan zakat. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu, apa namanya disebut sebagai
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu ayat satu lagi, dia menunaikan zakat. Menunaikan zakat ialah mengeluarkan dia punya rezeki yang dia cari. Rezeki yang dia cari ialah daripada Allah. Kemudian rasa ihsan, kesian orang fakir miskin. Jadi kewajipan menunaikan zakat sebenarnya untuk melahirkan rasa kasihan. Kita share. Harta yang Allah bagi sebenarnya ada. Allah bagi pada orang tetapi melalui kita. Jadi saya nak show. Siapa-siapa yang kaya-kaya raya tu ingat, anda pilihan Allah untuk menjaga khazanah Allah. Sebab di sebalik anda punya duit, anda kumpul tu ada duit orang lain. Tapi Allah pilih anda untuk menjadi pengagisnya. Jadi tolong bagi zakat kepada orang lain. Minta maaf satu lagi, bila kita bagi zakat, sebenarnya bukan kita lebih baik daripada orang yang kita bagi. Sebab kita bagi zakat itu ialah kewajipan kita. Itu hak orang lain. Awak kena keluarkan sama ada satunya untuk hak orang lain. Yang kedua, dalam masa yang sama, zakat itu penyubur. Dia akan menyuburkan harta. Dalam masa yang sama, dia pembersih. Dia bersih daripada kesilapan, kesalahan. Jadi itu tanda orang bertakwa. Kemudian, tanda orang takwa ialah orang yang beristighfar. Orang beristighfar. Minta maaf, satu lagi. Perkara gaib ialah kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Itu antara rukun iman. Al-Quran sebagai manual kehidupan kita. Kalau kita beli kereta, ada buku panduan. Bagaimana nak guna, bagaimana nak pasang, bagaimana kalau rosak, nak petik kat mana, nak pulah kat mana, skru, nak tahu air kat mana, aircon kat mana, ada buku panduan. Jadi, kalau kereta kita Proton, kena guna Proton punya manual. Takkanlah kereta Proton nak guna Mercedes punya manual. Nanti lain, kita putar lain yang keluar. Jadi, kita punya manual Al-Quranul Karim sebagai panduan hidup. Orang bertakwa, dia rujuk kepada Al-Quran. Apa-apa, rujuk Quran. Rujuk Quran. Nanti kita akan bercerita. Okey, kemudian al-istighfar. Orang takwa ialah orang istighfar. Apa dia? Istighfar bukan sikit-sikit. Kena banyak-banyak. Kenapa istighfar? Kena banyak-banyak. Sebab dosa kita, dosa banyak-banyak-banyak. Rasulullah SAW, dosa tak ada. Ma'sum. Rasul ma'sum. Ma'sum. Kita maksum. Minta maaf. Nabi tak ada dosa, tapi rasa ada dosa. Istighfar Nabi 70 kali satu hari. Kadang sampai 100 menurut riwayat. Yang kita ni dosa banyak, rasa tak berdosa. Orang bertakwa, dia banyak istighfar. Allah Ta'ala sebut, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Jadi, bersegeralah kamu dalam minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersegera. Dalam buat baik, dalam istighfar ni, Allah tak terus tangguh. Allah kata, segerakan. Jadi, tuan-tuan, dalam buat baik, kita segera. Istighfar, segera. Maknanya, kalau kita buat dosa, segera minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segera. Jangan tangguh-tangguh. Sebab nanti kita lupa dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan, dirahmati Allah sekalian. Kemudian, sekali lagi disebut, orang-orang yang bertakwa ini ialah orang yang istighfar. Dan istighfar tu bukan sahaja istighfar at-talaffuz bihi faqat. Bukan istighfar mulut je. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istighfar mesti diikuti dengan azam tarkul maksiat. Tinggal segera dosa itu. Jangan tangguh-tangguh. Yang keduanya, tinggal maksiat segera. Yang kedua, wal azmu alla ya'ud. Takkan buat lagi dosa itu. Yang ketiganya, al-haya'u minallah. Malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan sampai al-israr bil maksiyah. Al-israr ni maknanya buat dosa dengan mempelekehkan dosa itu. Jangan kita melekeh. Sebab ada orang, dia anggap dosa itu kecil je. Itu bahaya. Sangat baik. Itu bukan orang takwa. Apalagi, dia berterusan buat dosa itu. Terus lagi buat dosa. Kata Hasan Al-Basri, dia kata, la saghira ma'al istighfar. Tidak, dosa itu dia tak jadi besar. Kalau buat dosa, terus istighfar. Dia jadi kecil dan dihilangkan. Wala kabir ma'al istimrar. Dosa ni, la saghira ma'al istimrar. Wala kabira ma'al istighfar. Dosa dia tak jadi kecil. Dia jadi besar. Kalau dia berterusan buat, walaupun dosa kecil. Dan dosa kalau besar-besar pun terbuat, kita bertaubat, dia jadi kecil. Jadi orang bertakwa ni, sentiasa bertaubat kepada Allah
istighfar mulut dan istighfar hati, sehingga melahirkan yang namanya rasa bersalah, rasa gelisah, sebab kita sedang dosa. Dosa ni maknanya anda ni, kita pinjam tangan kita, tangan Allah. Kita pinjam tangan, tapi pinjam tangan Allah, durhaka dengan Allah. Kaki kita Allah punya, tapi kita durhaka pula dengan cara yang tak betul. Allah bagi mulut kita Allah punya, kita guna dengan cara yang tak betul. Mata ni pinjaman daripada Allah, kita tengok benda yang dilarang oleh Allah. Itu kufur nikmat namanya. Allah bagi masa free, percuma, kita guna cara tak betul. Jadi orang yang bertakwa sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Quran lagi saya sebut, wallazina idza fa'alu fahishatan, seseorang itu apabila mereka buat dosa, aw zalamu, dia menzalimi anfusahum, menzalimi diri mereka. Apa maksud menzalimi diri mereka? Kita buat dosa, kita tahu dosa itu kena neraka. Jadi orang buat dosa ni, dia menzalimi diri sendiri sebab menyebabkan bahawa ke neraka, dimurkai oleh Allah. Zakarullah, kemudian dia berzikir kepada Allah. Fastaghfaru li dhunubihim, dia meminta ampun dengan Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi orang yang minta, orang Maha Pengampun melainkan Allah. Jadi tuan-tuan, orang yang bertakwa ialah orang-orang yang beristighfar. Yang seterusnya, orang takwa dia bukan istighfar saja, dia menjadi orang yang bertaubat. Bukan saja bertaubat, dia menjadi orang yang pemaaf, dan kemudian dia boleh menjaga marah dia itu. Allahu Akbar. Okey, cuba tengok satu ayat Quran. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Okey, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Jadi itu ceritanya, kita beristighfar satu, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, yang seterusnya ialah orang yang bertakwa ini ialah orang yang menjaga dia punya marah dia, menjaga marah. Sehingga bila kita marah, kata Imam Naisaburi, orang marah ni ialah bila anda nak marah je, anda kena diam. Jangan bercakap. Jangan cakap itu dan ini. Sebab bila anda bercakap itu dan ini, nanti anda akan menjadi orang yang bercakap benda yang tak elok. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam senarai yang saya baca tadi, alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka ini orang takwa tu siapa dia? Orang yang berbelanja, zakah tadi, zakat, kemudian dia bersedekah pula fis sarra', dalam keadaan apa dia? Ketika dia senang, wad dharra', ketika dia susah, wal kadhimina al ghaidh, dia menjadi orang yang boleh menahan marah, wal 'afina. Kita, kalau kita memaafkan orang, kita jadi orang yang give. Bila kita give, kita forgive. Kan kita ni kadang-kadang banyak nak get, ambil je. Get, jadi forget. Orang takwa ni, orang banyak give, dia forgive. Dia minta maaf, dia bagi maaf. Orang yang tak takwa, dia kira nak dapat dia. Get, akhir kali forget. Dia lupa dosa, lupa Allah, lupa kebaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ni. Semoga kita bersifat dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 13887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Sertai kempen terbaru di Co-op Bank Pertama CBP dan anda berpeluang untuk membawa pulang Proton X50. Anda juga berpeluang untuk memenangi barangan kemas, gadget terkini dan pelbagai lagi hadiah menarik bernilai lebih RM230,000 menerusi kempen Raya Teraya CBP. Kunjungi kawangan CBP di seluruh negara berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Masih mencari produk perbankan yang patuh syariah? CBP kan ada. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Dalam ayat ini, Allah SWT membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, iaitu menjadikan insan itu berpasangan antara lelaki dan wanita, dan suatu ikatan yang luhur mengikat mereka, iaitu pernikahan. Allah menyebut dari jenis kamu sendiri, menunjukkan bahawa insan berpasangan dengan insan, bukan dengan makhluk yang lain seperti jin. Lalu hubungan yang Allah redha ini akan membuahkan dan menerbitkan 3 perkara, iaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Mawardi berkata, as-sakinah atau ketenangan itu berupa kemesraan yang Allah kurniakan kepada pasangan suami isteri, sebaik sahaja mereka melangsungkan pernikahan dan pastinya berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa pandangan ahli tafsir mengenai mawaddah dan rahmah. Ada yang mengatakan mawaddah itu ialah rasa cinta dan rahmah itu pula rasa belas kasihan. Ada pula yang mengatakan mawaddah itu persetubuhan dan rahmah itu pula adalah anak-anak. Ada pula yang mengatakan mawaddah itu mengasihi yang tua dan rahmah itu menyantuni yang muda. Ada juga yang mengatakan mawaddah dan rahmah itu kedua-duanya bermaksud kasih sayang antara suami isteri. Apapun pentafsiran terhadap mawaddah dan rahmah itu, sesungguhnya pernikahan itu merupakan syariatullah, pada masa yang sama memenuhi tuntutan sunnatullah. Hasilnya pastilah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit terlantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kebaikan berinfak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dia Maha mengetahui. Marilah menyumbang untuk pembinaan masjid pertama Bandar Bukit Beruntung melalui akaun Public Bank Berhad 3814218436 atau layari masjidbukitberuntung.com. Sikap saling menghormati sepatutnya wujud dalam jiwa dan diri setiap insan. Jangan kerana sedikit perbezaan akan menyebabkan kita saling menjauhi dan saling berbalah. Sepatutnya perbezaan yang wujud di antara kita akan menyebabkan kita saling melengkapi. Pesanan kasih sayang daripada saya, Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Selamat menyambut bulan Ramadan yang diberkati. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidah atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaan yang amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama, anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Jika anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan anda. Janganlah anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu, Nabi SAW telah pun bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina baginya rumah di syurga kelak, yakni binaan seumpamanya. Hadis riwayat Muslim. Marilah bersama berwakaf untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Mukim Petaling, Selangor. Untuk maklumat lanjut, hubungi saudara Tuan Haji Ferry di talian 012-8063-928 atau saudara Zulkifli di talian 013-330-5525. Layari juga laman Facebook Masjid Lestari Perdana dan kongsikan bersama keluarga dan taulan. Letih, penat. Dah 10 akhir Ramadan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa susu Faiz, coklat, vanila dan strawberry hanya dengan RM100 sahaja. Hubungi 011-1853-4742. Ingat, susu Faiz. Imrah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumangan.com. Guna phone je. Oh, Imrah pun guna sumangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Perbanyakkanlah amalan mulia. Buku Madrasah Ramadan Iktibar Sepanjang Masa merupakan antara usaha IKIM menyebar luas kefahaman perihal Ramadan. Pelbagai iktibar yang boleh kita pelajari. Karya ini disusun kepada 5 bahagian, iaitu Tarbiyah Ramadan, Istiqamah Ramadan, Akhlak dan Ukhuwah Muslim, Bersyukur dan Bersederhana dan Syawal Lestari Madrasah Ramadan. Dengan harga serendah RM40, anda boleh dapatkan di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk bantuan. Sesungguhnya, Allah berjanji akan mengampunkan dosa dan melipat gandakan rezeki bagi orang Islam yang suka berinfak dan berwakaf. Ayuh kita berinfak dan berwakaf untuk dana pembinaan Masjid Al-Islahiyah Kuang yang baharu sekarang di www.masjidalislahiyahkuang.com. Saya ulang, www.masjidalislahiyahkuang.com. Inspirasi, Inforia, Islami.
Semuanya di IKIM.